Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alam. Tanbihun ay hadza kalamun ati munabbihun liman ghafalahu. Bermula ini perbahasan yang lagi akan datang ini sebagai penjagaan bagi mereka yang kelalaian. Jaga lekah dan cepat-cepat, yakni jaga cepat-cepat. Hei mana-mana saudaraku yang lalai atau yang jenera. Jenera ni mana lena terus, tak khabar apa. Marilah kita muafakat, kita pakak. Kita muafakat ni kita pakak-pakak lah. Kita pakak-pakak melihat, kita pakak-pakak tengok alasan, yakni illah yang teguh. Yakni illah ataupun alasan yang teguh dan yang besar. Siapa hok rasa alasan ni teguh yang besar ni? Tu alasan yang teguh dan yang besar sekali bagi mu'tarik. Mu'tarik itu hok berasa ya alasan tu besar dan teguh tu. Hakikatnya alasan tersebut tak kuat pun, tak teguh, tak besar pun. Yang dengan dia, yakni dengan alasan yang teguh dan yang besar sekali itulah boleh dia mu'tarik tu sengka kata mustahil itu yang qadim dan ada yang baru. Jadi tu alasan ni ilak ni yang disengka oleh mu'tarik kata kukuh dan kuat, teguh, lagi besar sekali. Dalil bagi dianya menunjuk kata ada orang panggil mustahil yang qadim dan mustahil yang baru. Mana? Iaitu alasannya ibarah Fathil Majid. Yakni ibarah di dalam kitab Fathil Majid. Yang hamba yakni tu dia sekali lah, campurkan matan bersekali dengan syarah. Dia tak ambil matan saja. Yang ambil matan sekali dengan syarah. Mana tak buat kipas? Mana bunyi dia? Ni dia orang panggil dalam perbahasan sifat wahdaniyah, dia panggil. Dalam perbahasan sifat wahdaniyah ni ada beberapa kam yang dinafikan pada wahdaniyah fi zat, fi sifat dan fil af'al. Jadi qaul yang rajihnya alim ulama kita kata apa? Iaitu pada wahdaniyah fil af'al, pada wahdaniyah fil af'al tu hanya kam munfasir saja yang ternafi. Hanya kam munfasir saja yang ternafi. Tu. Adapun wahdaniyah fi zat, fi sifat, kam muttasir, kam munfasir pada zat. Kam muttasir, kam munfasir pada sifat. Dua-dua kam muttasir, kam munfasir itu diternafikan pada wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi sifat. Tapi pada masalah wahdaniyah fil af'al, qaul yang rajihnya
Hanya ada ternafikan munfasil pada af'al. Itu sebab tu kata mari tu dia panjang sikit. Dah. Nak hurai tu panjang sikit. Jadi kalau gitunya, ibarat hak dinakarkan oleh Tok Deskan ni, nak cerita kata bahawasanya kalau ulama yang mengisbatkan juga, menyabitkan juga kata dalam wahdaniyat fil af'al ni ada juga ternafikan munfasil pada af'al. Maka surahnya bagaimana? Gambarannya bagaimana? Itu. Lagu mana bunyi ibaratnya? Qala ba'duhum, telah berkata oleh setengah mereka itu ulama. Wala yutasawwaru, dan ni maqal qaul ni. Wala yutasawwaru, dan tidak boleh digambarkan fil af'ali pada masalah tauhid, segala perbuatan Allah, esa pada segala perbuatan Allah, kam muttasilun, oleh kam muttasilun. Tak boleh nak gambar pada masalah esa pada perbuatan Allah tu kam muttasil, tak boleh. Tu apa kam muttasil? Iaitu beberapa perbuatan yang berhubung pada satu zat. Tak boleh ya. Kerana memanglah perbuatan Allah Ta'ala tu banyak. Memang sabitlah kam muttasil tu. Ada pun kam muttasil pada zat. Itu memanglah jelaslah. Allah Ta'ala tu esa pada zat, artinya ternafikan muttasil pada zat. Mana? Zat Allah Ta'ala tidak berkapuh daripada beberapa juzuk atau satu juzuk yang boleh dikerak, dibelah, dikerisik. Tu kamu fasih tak serayak lah. Tak ada Tuhan lain pada Allah, nak cukup dua dengan Allah, sama seperti zat Allah. Ternafikan munfasil pada zat. Kamu muttasil pada sifat pun boleh, kena tilik pada silau pada satu zat yang sama. Mana? Tidak ada di zat Allah Ta'ala tu dua ke tiga sifat yang sama pada nama dan makna. Itu orang panggil ternafikan muttasil pada sifat. Hanya sifat Allah Ta'ala banyak, tapi sesekara belaka. Apa? Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu samak, satu basar, satu kalam ila akhir. Lepas tu tak ada di zat selain daripada Allah Ta'ala yang sama sifatnya dengan sifat-sifat Allah Ta'ala pada nama dan makna. Itu orang panggil ternafikan munfasil pada sifat. Kalau gitu kamu tasir pada apa boleh apa tak? Tak boleh nak tasawur tu. Kenapa? Tu. Li'annahu tu. Jangan baca ya tulis tu gitulah kitab lama ni. Li'annahu, kerana bahawasanya insuwiro. Tu in syartiyah. Insuwiro. Baca dengan bina majhul suwiro. Jika digambarkan bita'addudi af'alihi ta'ala, dengan kepelbagaian atau dengan berbilang-bilangnya segala perbuatannya Allah Ta'ala, jawab bagi fala yasihu nafyuhu, maka tak sah oleh menafi akan dia. Memanglah. Perbuatan Allah banyak tak? Banyak. Tu pada zat dia zat tu sah je. Dia yang mengada, meniada, memati, menghidup, rezeki. Banyak sungguh lah perbuatan dia. Beberapa bilangan perbuatan yang berhubung pada satu zat yang sama. Mana? Zat Allah Ta'ala. Kalau gitu ulama dia tak bilai lah. Kam muttasil itu ternafi pada esa Allah Ta'ala perbuatan dia. Kerana apa tu illatul illatin? Li'annahu, kerana bahawasanya sabitun. Sabitlah ia. Memang sabit sungguh lah. Mana? Berapa banyak bilangan-bilangan yang berhubung pada satu zat Allah Ta'ala memang ya dah. Yang menghidup siapa? Allah. Yang memati siapa? Allah. Ya. Dia satu zat dia tu berbagai perbuatan terbaik. Ya sungguh. Maka tak sah lah nak gambar kata ternafikan muttasil pada af'al, pada perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Li'annahu, kerana bahawasanya kamu tasir itu sabit dia. Sebab itulah pada wahdaniyat fil af'al tu qaul jumhurnya kata ternafi hanya munfasil. Mana? Tidak ada satu zat yang lain perbuatannya sama seperti perbuatan Allah Ta'ala pada pihak mengada meniada. Tak ada. Ada juga perbuatan lain tapi itu tidak memberi bekah. Tu hanya sebatas ikhtiar usaha saja. Tak memberi bekah. Gitu lah.
Kalau gitu kamutase sabit ya. Fa'afa'aluhu, maka bermula segala perbuatannya Allah Ta'ala. Fa'afa'aluhu, maka bermula segala perbuatannya Allah Ta'ala kathiratun, banyak ya, banyak. Tu, maka sebab tu tak boleh nak kata kamutase ternapi, memang sabit sungguh lah sebab banyak. Mana min khalqin, daripada menjadi, wa rizkin awarazkin, seperti memberi rezeki, wa ihya'in, dan menghidup, wa imatatin, dan memati, ila ghairi zalika, hingga kepada yang lain daripada demikian itu banyak lagi lah. Dah banyak lagi. Kalau gitu walaisal amru, dan bukanlah bermula perkara itu kama qala, seperti mana barang yang telah diberkata oleh setengah mereka itu ulama. Sebetul bukan gitu. Jadi bagi ulama yang mentasawur kata ada ternafi kamutase pada af'al ni, tasawur dia bukan seperti hak digambarkan oleh ba'dul ulama tadi. Bukan begitu kata dia. Walaisal amru kama qala, dan bukanlah pekerjaan atau perkara itu seperti mana barang yang telah diberkata. Bal, bahkan boleh juga kita nak kata bahawasanya pada wahdaniyah fil af'al tu ternapi kamutase. Lagu mana tasawur dia? Bal yutasawwaru, bahkan digambarkan al kamu muttasilu oleh kamutase pada af'al tu, wa maknahu, padahal bermula maknanya ayyakuna, bahawa adalah lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala tu syarikun mu'awinun fi fi'lin minal af'ali. Dah. Ini fardu takdir ni. Kita fardu takdir dia panggil. Kita nak kata sabit tak ternafi kamutase pada af'al. Boleh juga kata ulama sabit, tapi tasawurnya lagu mana? Lagu ni. Tu. Tasawurnya orang panggil masuk daripada qadiyah fardu takdir lah ni. Qadiyatu fardiyatu la taqtadil wuku'. Tu. Fardu takdir ni tidak membawa perkara tu berlaku sebenar-benarnya. Hanya wak lolok. Reka betul-betul orang panggil apa? Amrun i'tibariyah ikhtira'iyah. Perkara hak direka-reka dalam kepala otak kita tu semata-mata sungguh perkara yang sungguh dalam kepala otak kita tu semata reka-reka semata-mata. Reka betul-betul. Tak ada diri pun sebenarnya. Walolok kita kata. Bohong kata. Lagu mana kalau kita nak kata ternafi juga kamutasi pada apa? Wa maknahu, padahal bermula maknanya, makna kamutasi yang ternafi pada apa ni? Ayakuna, bahawa adalah lillahi ta'ala, sabit bagi Allah Ta'ala tu, syarikun oleh Tuhan yang lain. Ada tak Tuhan lain pada Allah? Ada tak? Tak ada. Tapi orang panggil fardu takdir lah ni. Baik tak? Kita walau kata ada Tuhan lain, syarikun. Tuhan lain tu mu'awinu, yang menolongi Allah Ta'ala. Pi'ling pada satu pekerjaan minal af'ali, daripada berapa perbuatan pekerjaan Allah Ta'ala. Kita fardu takdir kata, kita kata ya jumhurnya tak bila dah ternafi kamutasi pada af'al ni. Kerana susah nak dipahami. Cukup ternafi kamunfasih pada af'al. Kamutasi tak ada. Memang sebab apa tak ada? Tak ada Tuhan lain pada Allah. Jadi ulama yang menyabitkan kata ada, boleh juga kita nak kata ternafi kamutasi pada af'al. Tapi tak tahu lagu mana? Wak lolok kata ada Tuhan lain pada Allah yang menolong Allah Ta'ala tu pada mengada, meniada, memberi rezeki dan sebagainya. Tu. Wahaza, dan ini ni syamilum, melengkapilah ia lima bagi barang, yang ni bagi syarik tadi tu. Idza kana syariku qadiman, apabila adalah syarik tu qadim kau dia. Walima idza kana hadisan, dan melengkapi juga orang panggil apa syarik, orang kita fardu takdir tadi tu. Bagi barang yang apabila adalah ia syarik tu hadisan yang baru. Ikutlah. Jadi tepat hak mu'tarid, iaitu Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui ni ambil dalil kuatnya kata ada mustahil qadim, mustahil baru. Ni idza kana syariku qadiman walima idza kana hadisan. Dia kata tengok. Ada ke tu? Asyariku qadimun wa syariku hadisun. Tengok.
Ada gitu syarik-syarik itu mustahil. Syarik itu ada hak kodeng, syarik itu ada hak hadis. Itu hak dipahami oleh Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambuwi daripada ibarah ni. Hak sebenarnya lagu mana faham dia? Bukan lagu tu. Nanti kita tengok lagu mana. Cuma nak pitah dulu bila-bila supaya kata kita nak mu ada harta ke tak? Tu. Mu ada harta ke tak? Nanti ada ayat ni kan. Nak. Mu ada tak harta? Beding orang tanya beding. Beding ada harta ke tak? Beding kata, aku ni tak ada harta. Tak ada harta. Tak ada harta. Beding tu melengkapi harta hak koding. Mana koding situ bukan koding mana tak ada. Harta hak lama sakut tuk nenek moyang mula. Dengan harta hak abadin sendiri duk cari duk kerja ke apa. Melengkapi tak? Melengkapi. Merah. Orang tanya abadin ada harta tak? Tak ada harta kita ni. Tak ada harta langsung. Mana? Melengkapi tak? Tak ada harta hak tuk nenek tinggal dengan hak kita usaha lah ni. Melengkapi tu. Tu. Bukan nak cerita bila dia kata saya ni tak ada harta hak dulu pun tak ada, harta hak lah ni pun tak ada. Bukan nak cerita kata harta abadin hak dulu tu ada. Kau gitu ke? Bukan nak cerita ada harta abadin hak lah ni tu pun ada. Bukan. Hanya nak cerita harta hak dulu tu tak ada. Gitu. Tu tengok kita baca dulu. Artinya arti ibarah Fathil Majid tadi itu berkata oleh setengah mereka itu ulama dan tidak ditasawur, tidak digambarkan pada segala perbuatan itu ini pada tauhid, pada wahdaniyah fil af'al. Itu maknanya. Pada segala perbuatan Allah Taala itu kamuttasilu talih kita tergambar kata ternafi kamuttasi. Itu kata setengah ulama. Kenapa? Karena bahawasanya jika ditasawir, jika dirupakan dia kamuttasi tadi itu jika dirupakan dia, jika ditaswirnya ni, jika dirupakan dia kamutasi dengan berbilang-bilang segala perbuatannya Allah Ta'ala, maka tidak sah dinafikan dia berbilang-bilang perbuatan Allah Ta'ala. Tak sah lah nak nafi. Berbilang-bilang perbuatan Allah Ta'ala tu sebenar lah. Kerana bahawasanya sabit ia berbilang-bilang perbuatan Allah Ta'ala. Maka segala perbuatannya Allah Ta'ala tu banyak. Banyaklah, mana banyak daripada menjadi dan memberi rezeki dan menghidup dan memati. Kita terjemah dah tadi kan. Kita baca laju-laju sikit lah. Hingga yang lain daripada demikian itu tu banyak lagi lah. Menyembuhkan, menyakitkan dan sebagainya. Banyak lagi lah perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita taswir gambar kata ternafikan mutasi pada af'al Allah Ta'ala, tak nampak lah tu. Kerana memang berbilang-bilang perbuatan Allah Ta'ala tu banyak yang berhubung pada satu zat Allah Ta'ala yang satu. Itu orang panggil kamutasi. Bi berapa bilangan muttasilun, yang berhubung pada satu zat. Pas sabit tak gitu? Sabit tak? Sabit Dan bukanlah perkara itu seperti barang yang berkata iya barang. Mana bagi ulama yang mengatakan boleh juga kita gambar ke kamutasi itu ternapi pada wahdaniyah fil af'al. Bukanlah perkara itu seperti barang yang berkata iya barang. Bukanlah seperti itu. Ulama yang menyabitkan boleh ternafi juga kamutasi pada apa? Patut lagu mana? Tetapi ditasawur atau ditaswir atau ditasawur lah ni. Tak ada iya deh. Atau tetapi ditasawur, digambarkan padanya pada af'al tu kamutasi. Lagu mana? Padahal bermula makna, dan maknanya padahal bermula maknanya makna kamutasi ternafi pada perbuatan Allah Ta'ala tu begini, bahawa ada bagi Tuhan itu syarik yang menolong ia Tuhan pada satu perbuatan daripada segala perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Tu kita fardu takdir kata ada Tuhan lain pada Allah. Tu yang bila Allah Ta'ala nak buat bumi, pak dia pun tolong etik buat bumi. Tuhan nak buat itu, dia pun tolong hati buat gitu. Tu jadi satu perbuatan tu. Apa? Beberapa perbuatan. Satu perbuatan daripada beberapa
Eko Tuhan. Lagu tu. Itu maksud situ. Nah. Tu. Tapi lemah lah ni. Kau ni lemah sebenarnya. Kenapa? Kerana memang syari yang menolong ia Tuhan pada satu perbuatan atau segala perbuatan tu memang tak ada. Nak fardu kita gede buat apa? Dan ini makna kamu tasih ataupun dan ini syari ni. Dan ini syari yang kita fardu takdir itu. Tuhan lain pada Allah kita fardu takdir itu melengkapi ia ini bagi barang yang apabila adalah syari itu yang kodeng ko, dan bagi barang yang apabila adalah ia syari itu yang baru. Intaha tu orang panggil habis suklah perkataan dalam Fathil Majid. Dah. Pas lagu mana nak faham? Tengok. Jadi oleh Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui sebagai muqtarik di sini, dia duk faham kata, kalau gitu adalah asyariku qadim wasyariku hadis. Tu wa hadza syamilun lima idza kana syariku qadiman wa lima idza kana hadis. Tengok ada tu. Mustahil yang qadim, mustahil yang hadis. Hak nilah orang panggil alasan hak kuatnya. Kata Zuk Diske muqtarik yang itu Guru Haji Wan Ali tu pegang kata ada mustahil qadim, ada mustahil hadis. Berkata oleh hamba. Ni mula nak jawab lah ni. Mula orang panggil Tok Diskam nak jawab. Adalah dengan ibarah ini. Ibarah Fathil Majid yang kita baca tadi tu. Muqtarik itu, Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui itu, sengko. Dia duk seko-seko mari perasa dalam hati. Kata pengarang Fathul Majid itu, menghukumkan mustahil itu ada yang koding dan ada yang baru. Dah. Mana je duk seko sebab di mana ibarat mana ya seko? Ni wa hadza syamilun lima idza kana syariku qadiman wa lima idza kana hadisan. Tu tepat syahid dia nya. Tepat ibarah jadi syahid bagi muqtarik kata bahawasanya ada orang panggil mustahil yang qadim dan ada mustahil yang hadis yang baru. Adapun hamba kata Tok Diske tidak faham begitu. Nak start dah tu. Ada pun hamba kata Tok Diske tak faham lagu tu. Hamba tak faham lagu tu. Dengan sebab apa hamba tu tak faham lagu tu ni sindir ni? Dengan sebab tidak berkelas sekian-sekian. Hamba ni orang tak ada kelas manalah. Mana sekian-sekian bayar pada kata sekian-sekian daripada sekolah Arab dan lainnya. Kena anggo tu dia. Dia buat mengaji tu dah. Yo faham lagu tu deh, hamba tak faham lagu tu. Apa hamba tak faham lagu tu sebab hamba lah kita gak tidak sekelas demo ni. Demo sekolah harap, sekolah tinggi-tinggi kita duk pondok buruk ni yalah kita. Dia buat mengaji gitu. Tidak berkelas sekian-sekian daripada sekolah Arab dan lainnya. Dan ni sindiran kepada Tok Haji Ali Al-Jambui tadi tu. Pas lagu mana hak Tok Diske tengok. Hanya makna yang hamba fahamnya makna gitu. Hanya yang hamba fahamnya yang hamba hanya makna yang hamba fahamnya makna. Begini lagu ni kata hamba faham ibarah daripada Fathil Majid ni begini makna sepatut itu nak faham. Pengarang itu pengarang kitab Fathil Majid itu sebenarnya menghukumkan dengan boleh ditasawur, boleh digambarkan kamutase pada masalah esa pada af'al. Pada af'al ni esa pada af'al. Wala jumhur kata tak orang panggil apa? Tak boleh nak tasawur tu kamutase ternapi pada af'al kerana sahabat. Tapi kata pengarang Fathul Majid boleh, tapi bukan tasawur lagu tu, tasawur lagu lain. Lagu mana? Dengan tu buat taswiriyah. Dengan sekira-kira bahawa ada bagi Allah Ta'ala tu syari yang menolong akan Allah Ta'ala. Tu taswir dia. Nak taswir kata ada ternafi kamutasi pada af'al, boleh. Tapi bukan gi taswir sebagaimana jumhur ulama kata, kalau gitu
Tak sah lah. Kenapa? Karena sabit perbuatan Allah Ta'ala tu banyak. Allah Ta'ala tu satu. Lepas tu, perbuatan dia tu banyak. Kalau gitu tak ternafi lah. Kam mutasir. Kam tu beberapa bilangan mutasir yang berhubung pada satu zat. Betul sungguh lah. Beberapa bilangan banyak perbuatan dia. Siapa yang buat? Zat tu hasa ya. Katanya pengarang musannif kitab Fathul Majid, boleh juga kita nak tasawur. Tapi bukan lagu tu lah. Pak tasawur lagu mana? Dengan sekira-kira tu buat taswiriyah. Dengan sekira-kira bahawa ada baginya Allah Ta'ala tu syari', yakni Tuhan lain pada Allah yang menolong akannya akan Allah. Tolong-tolong pada satu perbuatan daripada beberapa perbuatan. Nah, contoh kita kata Tuhan nak buat bombing. Tiba-tiba ada Tuhan lain pada Allah, tolong juga kelukang. Nah, jadi apa tu? Satu perbuatan tadi. Nah, daripada beberapa bilangnya tu Tuhan. Dah. Maka itu syari'. Ni kena perhati molek ni. Maka itu syari'. Maka itu Tuhan lain pada Allah tu. Tak ada ia. Ia syari'. Yang koding pun tak ada. Dan yang baru pun tak ada. Itu hak ia faham. Kenapa? Kerana syari' bagi Allah Ta'ala tu harus ke mustahil? Mustahil. Mustahil ni benda tentu tidak lagi tak ada. Tu benda tentu tidak lagi tak ada, bohong nah pula. Gitu. Tu. Nah, bohong pada isbat, sungguh pada nafi. Ingat gitu. Nah, itu orang panggil mustahil. Mustahil apa? Nak bohong pada isbat, sengati pada nafi. Kalau kita nafi sengati, mana kita nafi? Tak ada Tuhan lain pada Allah. Sengati tak? Sengati? Kalau kita pergi isbat, ada Tuhan lain pada Allah. Bohong tak? Bohong. Itu orang panggil bohong pada isbat, sungguh pada nafi. Itu orang panggil mustahil. Jadi syarikul bari tadi tu tak ada. Nah, lepas tu marilah orang panggil ta'ami tu, wa hadza syamilun lima idza kana syariku qadima wa lima idza kana hadisan. Makna hak kita nak fahamnya, syari' tadi tu, Tuhan lain pada Allah tu tak ada. Ia syari' yang qadim pun tak ada, yang baru pun tak ada. Tu makna hak patut kita faham. Muka fardu takdir ni lah taqdil wuqu'. Tidak bawa benda tu berlaku, kita doakan. Kalau Tuhan lain pada Allah ada, jadi guano. Ada tak Tuhan lain pada Allah? Tak ada. Kalau tu orang panggil fardu takdir. Tu Al-Quran kata lau kana fi apa dah? Lau apa? Kalau ada pada alihatun illallah tu. Apa dah? Walau kana fihima alihatun. Kalau ada Tuhan lain kalau ada pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah. Lau kana fihima alihatun illallah. La fasadata. Nescaya binasa habis langit bumi. Apa? Tuhan lain pada Allah tu ada tak? Tak ada, tu fardu takdir. Maka tak ada Tuhan lain pada Allah tu, hak koding pun tak ada, hak baru pun tak ada. Gitu patut kena faham. Sebagaimana yang kita yang berakal telah mengetahui, sebagaimana kita yang berakal tu yang pertama tu buatlah. Banyak sekali siang tu. Sebagaimana kita yang berakal telah mengetahui, tahu gapo tu maf'ul akan bahawasanya perkara yang mustahil itu yang koding pun tak ada dan yang baru pun tak ada juga. Yalah. Kita tahu dah kan mustahil ni benda tentu tidak lagi tak ada. Koding-koding ke dia? Koding-koding tu la awala liwujudihi. Dah. Wujudian kana au subutian. Kalau kita kata koding azali haqdullah lah, makna tidak ada awal bagi ada. Lepas tu mustahil benda tentu tidak lagi tak ada. Benda tentu tidak lagi tak ada. Lepas tu koding lah kan? Tidak ada awal bagi ada. Kok mana tadi kata tak ada? Lepas tu pelik dia. Dah. Hak baru pun tak ada kan? Hak baru. Mustahil ni tak ada hak baru. Kenapa? Baru ni apa? Maujudun ba'da adamin. Mutajaddidun ba'da adamin. Mana ada kemudian daripada tak ada. Berlaku kemudian daripada tak berlaku.
Lepas tu mustahil ni apa? Benda tentu tidak lagi tak ada. Lepas tu boleh kita kata mustahil tu baru. Tak boleh. Kenapa? Benda tentu tidak lagi tak ada. Ada dia kemudian dia tak ada. Berlaku dia kemudian dia tak berlaku. Kok mana? Benda tentu tidak lagi tak ada. Ada pula dah. Kita pun tahu dah. Orang berakal kita tahu dah kata. Yang mustahil tu yang kodeng pun tak ada. Yang baru pun tak ada juga. Maka syarik. Yang ni Tuhan lain pada Allah. Maka syarik. Yang ni Tuhan lain pada Allah. Itu setengah daripada afra' bagi mustahil. Jadi syarikul bari ni setengah daripada afra' bagi mustahil. Nah, tu setengah daripada perkara-perkara yang termasuk dalam ruang lingkup benda yang tentu tidak lagi tak ada. Gitu. Itu maknanya. Banyaklah afra' mustahil ni. Nah, maka tetaplah tak ada syari' itu. Tak ada syari' itu. Walau kita kata fardu takdir, tak jadi ada dengan kata fardu takdir tu. Nuak lolak kata tu nak ambil natijah kesimpulan akhirnya Tuhan ni tak ada lain pada Allah. Allah gitu ya. Maka tetaplah tak ada syari' itu. Sama ada tu ta'mim, sama ada syari' mana, sama ada yang kodeng atau yang baru. Maka kalau begitu benarlah firman-Nya Allah Taala walam yakun lahu syarikun. Kalau tidak dusta firman Allah Taala tak? Kalau syarikul bari ni ada, sama ada hak koding ke hak baru. Kalau gitu dusta tak firman Allah Taala? Dusta. Tuhan kata walam yakun lahu syarikun, artinya dan tidak ada baginya Allah Taala syarik, yakni Tuhan lain pada dia. Nah, Tuhan kata tidak ada bagi Allah Taala tu Tuhan lain pada dia. Tiba-tibanya kita kata ada Tuhan lain pada Allah. Hak koding pun ada, hak baru pun ada. Lepas tu tidak kita bakit dusta ke firman Allah Taala. Tu berat tu. Bakit dusta ke panggil firman Allah Ta'ala. Mana Tuhan kata tak ada, kita kata ada hak koding, ada hak baru pun ada. Kita kata Tuhan tu bohong. Bohong tu apa? Pas kita kata Tuhan bohong tak kafir apa? Sebab tu isu ni dulu ni berat ni. Siapa tak semaya jemaah belakang fofok ni. Untuk dia kata kafir gitu. Siapa mufarakah tak semaya, kumpulan ni tak semaya kumpulan ni tak semaya kumpulan ni. Tu berat ke? Isu ni berat lah dalam itu berat lah ni. Jadi Tuhan sendiri kata tak ada syarik bagi dia. Tiba-tiba kita kata ada syarik tu, syarik hak koding, ada syarik hak baru ada. Padahalnya kita tu tak faham ibarat lagi kitab Fathul Majid. Dah. Maka dengan ibarah Fathul Majid itu boleh bagi yang berakal ini, orang yang berakal berdalil atas bahawasanya syari itu bukannya koding dan bukannya syari itu baru. Hak sepatut kita faham daripada ibarat Fathul Majid itu ialah itulah dalil yang menunjuk kata syari itu bukannya syari itu koding dan bukannya syari itu baru. Demikianlah ketinggalan daripada segala yang mustahil. Baik. Misalnya ni nak contoh, takut kita payah nak faham lagi. Misal ni li takribil fahmi lah. Misal contoh nak mendekatkan kita faham dengan ibarat daripada kitab Fathul Majid. Seperti kita berkata, kita kata mana? Aku ni bila kata aku ni orang yang tidak berharta. Bila kata aku ni orang tak ada harta. Dan ini perkataan Abedin kata aku ni orang tak berharta, aku ni orang tak ada harta ni melengkapi ia perkataan akan bahawasanya harta yang tak ada itu yang koding, yang ni koding zaman ni lah ni. Yakni yang lama, itu tafsir dah koding situ, koding zaman ni. Yang lama dengan dapat pusaka daripada orang-orang dahulu pun tak ada. Ni. Dan yang baru, yang ni harta yang baru. Atas berkata, yang koding. Harta yang tak ada tu. Harta yang baru. Tak ada ke? Gimana harta yang baru? Harta yang baru tu dapat yang didapat. Dapat yang didapatkan dengan pisah ini dengan sebab usaha. Tu pisah makna usaha. Dengan sebab pisah ini dengan sebab usaha sendiri umpamanya. Kok lah. Pun tak ada juga. Bila Abedin kata aku ni tak ada harta. Perkataan Abedin kata aku ni tak ada harta tu melengkapi dua-dua. Mana?
Harta hak tok nenek tinggal pun aku tak ada. Harta hak aku usaha pun aku tak ada. Nah. Maka ini perkataan kata aku tak ada harta tadi itu. Bukanlah orang yang berkata itu bercerita dan menghukumkan dengan bahawa harta yang tak ada itu ada yang lama dan ada yang baru. Bukan gitu berarti ni. Jadi oleh Tok Haji Wali dia faham lagu tu lah. Ya tak? Bila dia kata aku ni tak ada harta, Tok Haji Wali pun kata kan, oh kalau gitu abang dia ada harta tu nenek mula. Bukan. Nah, tengok molek dia. Maka ini perkataan abang dia kata aku ni tak ada harta macam tu. Bukanlah orang yang berkata tu bercerita nak rakyat dan menghukum dengan bahawa hartanya yang tak ada itu ada yang lama dan ada yang baru. Bukan abang dia nak cerita kata harta abang dia tak ada tu ada hak lama. Hak lama tu ada. Ada hak baru. Dah. Hanya tujuannya yang berkata ialah hartanya tak ada. Hartanya tak ada. Harta mana hak tak ada? Yang lama pun tak ada. Ini harta yang lama pun tak ada. Dan yang baru pun tak ada. Ini harta yang baru pun tak ada. Gitu maksud dia. Bukan nak cerita kata harta hak tak ada tu ada hak lama, ada hak baru. Kayak gitu. Betul. Jadi Tok Haji Wali apa hari gitu Jadi bila dia kata aku tak ada harta, jadi faham tarik behel ke mana? Oh, kalau gitu nah, harta hak tak ada tu ada hak lama, ada hak baru. Jadi ada hak lama, ada hak baru. Jadi ada mustahil koding, ada mustahil hadis. Jadi behel lagu tu. Sepatut bukan behel lagu tu. Behel tak? Bila orang tu kata aku ni tak ada harta, bermakna harta hak tak ada tu hak lama pun tak ada, hak baru pun tak ada. Faham tak? Bukan ben nak cerita kata harta hak tak ada tu ada hak lama kata ni. Ada harta hak baru. Jadi, ada harta hak lama gitu ke? Bila dia kata aku ni tak ada harta, jadi ada hak lama tu. Ada betul kau faham lagu tu? Kena kau faham lagu tu? Tak kena tu. Faham tak? Jadi bila dah nafi dah kata tak ada Tuhan lain pada Allah. Fardu takdir kalau ada untuk orang panggil apa? Mentasawur ke sah ternafikan mutasir pada apa? Nah, ada tak Tuhan lain pada Allah tu? Tak ada. Hak lama pun tak ada, hak baru pun tak ada. Gitu. Bukan kata kalau gitu Tuhan lain pada Allah kita tasawur ada tadi tu. Ada Tuhan hak lama, hak koding, mustahil koding ni. Ada Tuhan hak baru, mustahil yang hadis. Lagu tu kau cara faham? Tak betul tu. Faham tak? Tu kemah kata tok dia. Tu. Tu tengok. Habis itu. Maka ini perkataan bukanlah yang berkata itu bercerita dan menghukum dengan bahawa hartanya yang berkata yang tak ada itu ada yang lama dan ada yang baru. Okay. Jadi hak ni hak tarik faham lagu ni. Oh kalau gitu ada yang lama ada yang baru. Betul tak jadi gitu faham Jadi abang dia kata saya tak ada harta. Oh ada hak lama tu. Maya harta hak lama. Saya tak ada harta. Oh ada hak lama. Gitu ke? Yang tak apa kau orang yang ada tak ada harta. Bila kata tak ada harta tu tak ada harta hak lama, tak ada hak baru, pun tak ada tak? Bukan nak cerita kata harta hak lama tu ada hak lama, ada hak baru, bukan gitu. Tak? Nak cerita kata tak ada Tuhan lain pada Allah. Nah, hak lama pun tak ada, hak baru pun tak ada. Apa tak? Gitu. Bukan nak cerita Tuhan lain pada Allah Taala tu tak ada, tiba-tiba ada Tuhan hak lama, hak baru pun ada. Tu hanya tujuannya yang berkata ialah hartanya yang berkata tu tak ada, tu yang tak ada. Tuhan lain pada Allah tu tak ada. Yang lama pun tak ada, harta yang lama, Tuhan yang koding pun tak ada selain pada Allah ni. Dan yang baru pun tak ada, ini harta yang baru pun tak ada. Tuhan hak baru pun mustahil baru pun tak ada. Nampak tak? Dan dengan ini perkataan boleh kita yang berakal, boleh kita orang yang berakal berdalil di atas bahawasanya harta-hartanya yang berkata tu bukannya yang lama dan bukannya yang baru. So makna lain pula kita faham. Faham tak? Jadi
Dua makna kita faham. Bila Abedin kata saya tak ada harta, pertamanya Abedin nak cerita kata harta dia tu tak ada, hak lama pun tak ada, hak baru pun tak ada. Semakna. Kemudiannya nak cerita pula selagi apa hak perkataan Abedin kata lagu tu faham sekali lagi apa? Harta dia tu lama pun tak, baru pun tak. Faham tak? Tu. Tu. Nah, harta hak lama pun tak ada, hak baru pun tak ada. So lagi apa? Harta dia baru pun tak, lama pun tak. Dah. Dah tak ada. Nampak tak? Nampak dua makna pula situ. Ta'ammul summa ta'ammul. Perhati, kemudian perhati halus-halus dia kata. Dan kita yang berakal ini, orang yang berakal tak kena tipu dengan sah, dengan boleh, betul. Tarkik ini susunan ibarah ilmu nahwi. Boleh lah. Ni Mu'tarik. Mu'tarik kata, sah kalau kita buat kata tarkik ilmu nahwi lagu mana? Dengan kata lagu mana? Asyariku qadimun, asyariku hadisun. Bila tu? Tarkik lagu tu, susun lagu tu. Bila dibuang lafaz kana. Nah, kan ada lafaz kana ni. Wa hadza syamilun lima iza kana syariku qadiman wa lima iza kana hadisan. Pak kalau kita boleh kana lagu mana? Asyariku qadimun wa syariku hadisun. Sah tak? Sah lah ilmu nahwu. Tapi tak sedut kena tipu lah dengan ilmu lagu tu. Maka ini tarkik, ini susunan mana? Asyariku qadimun wa syariku hadisun tu. Sungguh pun sah, betul, boleh ia tarkik pada Arab, i'rab ilmu nahwi. Pada i'rab ilmu nahwi betul lah. Nah, bermula syarik tu halal pada Allah tu qadimun, ialah yang qadim. Asyariku hadisun, bermula syarik tu halal pada Allah tu hadisun, yang baru. Sah lah orang panggil. Ilmu nahwu tu sah lah tarkik lagu tu. Tetapi maknahu fasid. Maknanya rosak. Tengok. Makna dia rosak. Walau betul nahwu pun, tapi makna dia rosak dalam ilmu akidah. Jaga. Nahwu serba salah itu orang tua kata nah. Jaga. Nahwu serba salah itu orang tua kata nah. Lah. Bukan nahwu dak tu dia panggil tu. Binasa lah ni, faham tak? Binasa. Demikian dikiaskan kelah serba salah itu glosa meneluh dada. Tak tahu ni apa? Glecoh. Glecoh. Tu glosa meneluh dada ni glecoh pak. Kena atas kepala sendiri gitu maknanya. Faham tak? Glecoh. Dah. Demikian dikiaskan kelah serba salah itu glosa meneluh dada. Mana glecoh? Kena pelepuk atas kepala sendiri. Kena atas tubuh badan, tubuh badan sendiri itu. Wallahu a'lam. Ayuhai ikhwan, marilah saudara-saudara. Itu mana ayuhai ikhwan lah. Hei saudara-saudara, marilah kamu dengar dan melihat beberapa perkataan yang keluar daripada umpama orang yang gocoh buta. Orang gocoh buta dah tu ni. Tu dia panggil gocoh buta dah tu ni. Gocoh dengan tak nampak bergapo, lebok-lebok. Gocoh tapi tak nampak bergapo. Gocoh buta. Lagu mana? Dengan tidak berpeting. Ini tidak mengambil penting. Tidak berpeting untuk berdalil. Ini tidak mengambil penting untuk berdalil. Tu orang panggil orang gocoh buta. Tak penting dari dalil ni, kocoh mata lepuk. Kira tak aswabiah. Itu guru kita kena hina gini, tak boleh kita nak kocoh gitu Dan mengkuat. Atah pada kata tu. Atah kata-kata tidak berpeting untuk berdalil. Lagu mana? Beberapa perkataan yang keluar daripada umpama orang yang gocoh buta dengan mengkuat di atas kodeng mustahil. Dia kuat pula. Kata betul kodeng mustahil ni kodeng. Yang mana kodeng mustahil itu yang tentu pelesu bohong dengan umpama takrir ni huraian. Takrir makna huraian yang terdahulu oleh sebutnya takrir itu. Betul lah kita orang mengaji kata mustahil nak kodeng kot mana mustahil benda tidak lagi tak ada kodeng benda tak ada permulaan bagi ada. Tentu dah bohong. Tapi orang baca buta ni tak kira.
Dia tak ada duk petalik. Bahkan dia bercakap tu nak kuat atas koding mustahil. Lagu mana perkataan yang keluar? Setengah daripada beberapa perkataan yang keluar. Gitu. Setengah daripada beberapa perkataan yang keluar, ada yang berkata, ada orang gocoh buta yang berkata ke mana? Kalau mustahil tu tak koding dan tak baru, maka tetaplah ada benda yang antara koding dan baru. Kok mana dia kata tak koding tak baru? Pelik tu. Sedangkan kaedahnya la wasitata bainahuma. Tidak ada perantara di antara koding dengan hadis. Kalau tidak hadis koding, kalau tidak koding hadis. Mana enggak? Aku panggil muskil itu karena kononnya ada kaedah. La wasitata bainahuma. Tidak ada yang di tengah antara dua perkara yang berlawanan. Mana? Koding dan hadis. Koding dan hadis ni dua perkara berlawanan. Sesuatu benda kalau tidak koding ya hadis. Kalau tidak hadis dia koding. Tiba-tiba kalau mustahil itu tak koding, koding pun tak, baru pun tak. Kok mana lagu tu? Maka tetaplah ada benda yang antara ini, yang menengahi antara. Begitu. Maka tetaplah ada benda yang antara ini, yang menengahi antara koding dan baru. Kalau gitu ada sesuatu yang di tengah-tengah antara koding dengan hadis tu. Tak boleh terima tu. Tu ni. Kaedahnya tak ada benda duduk tengah di antara dua. Benda yang berlawan ni mana? Koding baru. Kalau tidak gerak dia. Kalau tidak dia gerak. Gitu Betul tak? Kan ada duduk tengah-tengah. Gerak budak dia budak. Gapo orang panggil? Joget ke ada tu ni. Ada. Tak ada lawa sitata bainahuma. Tak ada bahagian di antara tengah yang berlawan. Kalau tidak gerak dia. Kalau tidak dia gerak. Kalau tidak koding hadis. Kalau tidak hadis koding. Tiba-tibanya mustahil ni koding pun tak, hadis pun tak. Pelik dia ya. Kalau gitu tetaplah ada lah benda yang menengahi antara koding dengan baru. Padahal sekalian benda tu tak sunyi daripada yang koding atau yang baru. Nah, sekalian benda ni tak sunyi dia. Kalau dia koding, tidak baru. Kalau dia baru, tidak koding. Kalau dia tak koding, dia baru. Kalau dia tak baru, koding. Gitu. Macam mana boleh kata mustahil tak koding, tak baru? Mesti ada benda duduk tengah-tengah di antara koding dengan hadis. Hebat tu. Nampak macam hebat dah tu. Guna kaedah dia panggil tu ni. Maka kita ni Tok D lah. Bukan kita. Maka kita ni yang Tok D jawab. Maka kita ni Tok D sekali jawab. Op. Kalau benda yang ada atau yang sungguh, maka sungguhlah tak lepas daripada yang koding atau yang baru bangang. Nah, faham tak? Kalau benda tu yang ada atau sungguh, maka sungguhlah tak lepas daripada yang koding atau yang baru bangang. Bangang tu aku tambah lah tu. Ni. Mustahil ni ada ke tak? Sungguh ke tak? Mustahil ni ada ke tak? Tak ada. Sungguh ke tak? Tak. Sengoti ke tak? Sengoti? Tak berlaku. Kalau benda tu kita nak kata dia koding ke, dia baru ke, dia ada atau sungguh? Betul tak? Zat tu ada tak? Koding tak? Enggak ada. Sungguh tak zat tu ada? Sungguh. Makhluk ni ada tak? Sungguh tak makhluk ni ada? Koding ke hadis? Hadis. Kenapa? Benda ada tu baru boleh kata koding atau hadis. Mustahil ni tak ada. Nak kata koding hadis ke mana? Sedap tu dia sikit malah pula. Dulu. Kalau benda yang ada atau yang sungguh tu, maka bolehlah tak lepas daripada yang koding masuk dalam kategori salah satu di antara kedua, koding atau yang baru. Maka mustahil itu di mana nyonya mustahil itu ada? Dan di mana nyonya mustahil itu sungguh? Mustahil ini benda tentu sungguh kah? Benda tentu ada kah? Tak. Benda tentu tidak lagi, tak ada lagi bohong. Gitu. Nah, itu mustahil. Aduh. Buat yang suka. Tu maka mustahil itu di mana yang mustahil itu ada? Mustahil benda tentu tak ada. Dan di mananya mustahil itu sungguh, mustahil benda tentu tidak. Itu. Bahkan ianya mustahil
lebih-lebih lagi daripada umpama anak bagi orang yang mandu. Kerana umpama anak bagi orang yang mandu itu setengah daripada perkara yang mungkin dan jaiz, maka dengan hal itu pun tak dikatakan juga, yakni anak bagi orang mandu tu pun tidak boleh dikatakan juga orang panggil apa? Qading atau hadis. Tua atau muda tak boleh. Nah, lama atau baru tak boleh. Sebab apa? Sebab walaupun anak bagi orang mandu tu orang panggil mungkin jaiz, tapi benda tu ada tak? Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Jangan ke benda mustahil kita tak boleh nak sifat dengan qading atau hadis. Benda mungkin pun tak boleh nak sifat dengan hadis juga, qading juga. Kalau mungkin tu apa? Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Qading situ makna qading zamani lah tu. Faham tak? Tu. Faham tak tu? Tu. Tengok. Bahkan ianya mustahil lebih-lebih lagi daripada umpama anak bagi orang yang mandu. Umpama anak orang mandu pun kita tak boleh nak sifat dengan qading atau hadis, dengan tua atau muda. Tak boleh. Kerana umpama anak bagi orang yang mandu itu setengah daripada perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil. Mungkin ke apa? Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Begitu. Dan jaiz, anak bagi orang mandu itu bukan mustahil. Benda mungkin, benda jaiz. Terima ada, terima tak ada. Terima sungguh, terima tak. Maka dengan hal itu pun, dengan hal keadaan anak orang mandu tu terkategori di dalam mungkin dan jaiz, tak dikatakan, tak boleh nak dikatakan juga yang tua atau yang muda. Boleh kita kata anak orang mandu ni tua pun ya, atau muda. Muda lah anak orang mandu tu. Gitu, boleh? Tua dah anak orang mandu. Boleh? Tak boleh, benda tak ada. Jangan kata mustahil tentu dah benda tentu tidak lagi, tak ada lagi. Faham? Benda jaiz pun kalau mungkin alimallahu annahu lam yujad. Boleh disifat dengan tua atau muda. Boleh disifat dengan lama atau baru. Boleh? Tak boleh. Dia tengok. Lebih lagi lah mustahil. Nampak tak? Tu. Kerana ianya anak bagi orang yang mandu. Gua gitu. Kerana ianya anak orang bagi yang mandu tu. Anak bagi yang mandu itu. Bukannya anak bagi orang mandu tu yang ada, dan bukannya anak bagi orang mandu tu yang sungguh. Sungguh tak ada orang mandu tu? Sungguh? Orang tu mandu, sungguh tak ada? Bukan mustahil. Mungkin. Mungkin tapi alimallahu annahu lam yujad. Kita kata Timur ni mandu. Faham tak? Apa makna mandu? Tak ada tak ada anak. Boleh kita sifat ke anak dia hak tak ada tu muda ke tua boleh? Baru ke lama boleh? Tak boleh, mungkin tak ada. Padahal anak bagi Timur tu bukan mustahil. Mungkin. Mungkin apa? Alimallahu annahu lam yujad. Yang nyata dari ilmu Allah Ta'ala tidak menjadi itu anak remandu. Jangan kata mustahil. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Kita tak nak kata dia tua, ke dia muda, ke dia baru, ke dia lama. Kenapa? Benda tentu tidak. Benda tak ada. Gitu. Benda tak ada. Tidak dijadikan. Apatah lagi mustahil. Mustahil ni benda tentu tidak lagi, tak ada lagi, bohong. Itu lagi tu. Jadi ingat. Kaedah la wasitata bainahuma tu tertentu kepada benda yang wujudiyah, subutiyah. Adapun benda yang adamiyah, yang adam makdum, tu tak boleh. Adapun adam yang subutiyah boleh lah, seperti sifat salbiyah, dan tidak ada kita pada azali. Itu adam juga, tapi adam yang subutiyah. Dan setengah daripada beberapa perkataan yang keluar daripada orang yang gocah buta tu, ada yang berkata, ada orang yang gocah buta tu dia berkata, tidakkah mustahil itu lawan bagi yang wajib? Nampak macam nak bisa, nak lawan untuk dia sikit dia ni. Kayak orang ngaji sifat 20 dulu kan? Allah wujud, Allah bersifat dengan wujud. Wujud erti apa? Ada Allah. Wajib Allah ada. Lawan ada tiada. Mustahil tiada. Dak ni. Tidak ke? Wajib itu lawan dia mustahil. Dak ni. Ingat kau lawan tu lawan supaya tu tomoy tu. Lawan bukan gitu maksud dia. Lawan tu tak boleh beri pun. Itu nanti bawah dia ayat.
Tidakkah orang panggil mustahil itu lawan bagi yang wajib, sifat-sifat yang wajib. Lawan sifat-sifat mustahil ni sifat-sifat yang wajib. Seperti lemah contohnya orang panggil sifat mustahil. Maka lawan bagi kudrat. Dah. Betul tak? Lemah ajizun. Lemah ajizun lemah. Lemah lawannya perkuasa, kudrat. Maka kudrat itu qadim. Qadim tak kudrat? Sedia kala lagi tak Tuhan sifat kudrat. Sedia kala lagi. Kalau begitu lemah pun qadim juga. Silap lah tu. Kalau gitu lemah pun qadim juga. Tu. Tak betul lah tu. Hak qadim bukan lemah. Tak lemah tu qadim. Ni masalah. Ni masalah kalau kata istihalah dengan mustahil ni hak tu lah. Namun babona masa duk mesti lu marah ada ke. Sahulah. Ya agak nama gabo sahu dak tu. Sahu lah orang tu syekh lah dia. Kata qadim istihalah mustahil tu lah. Kok mana tu lah. Lain-lain. Ni akibat tak faham istihalah dengan mustahil. Maka kita jawab. Tu dia jawab lagu mana? Adalah lawan pada percaraan, pada perbahasan, pada perbicaraan ini. Dalam perbahasan sifat 20 ni. Bukanlah seperti lawan pada umpama lembu belaga. Bukan belawai supaya umpama lembu belaga. Tengok lembu belaga mana? Nanduk gitu. Lembu belaga. Lagu mana? Umpama lembu belaga. Yang ni masing-masing tonyoh berebut meneh. Masing-masing tonyoh berebut nak mana? Nak meneh. Tu lembu belaga. Tak tahu ni. Tu. Mustahil itu amrun iktibari ke hal. Ke amrun iktibari dengan hal ni benar. Mustahil itu dia sebut dah pada muka surat lalu. Sebut dah tu ni. Kau tak sebut lagi. Sebut dah pada muka surat 24 dulu. Dia sebut dah tu. Wasuwarul mustahilati az-zihniyatu hiya suwarun ikhtira'iyatun. Habis itu. Dia sebut dah muka surat 24. Mustahil ni amrun i'tibariyah ikhtira'iyah. Balik. Study balik muka surat 24. Barangkalinya terlepas lah tu. Kita syarah dah tu. Jadi bukanlah lawan dalam sifat 20. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Bukan lawan tu bari tonyoh dua tu, bukan ada tu bari tonyoh dengan tak ada. Gocoh dua tu ada ni. Bukan lawan umpama lembu belaga. Yakni masing-masing tonyoh berebut menang, berebut untuk menang. Maka tak begitu, bukan lagu tu maksud lawan tu. Ada lawannya tiada, sedia lawannya sedia lawannya baru, kekal lawannya menasa, tak serupa lawannya serupa, lawannya berbeza. Bukan makna lawan tu supaya umpama belawai bergocoh atas teh tu, duk bagi tumbuk mengaku nak wis hak menang bukan. Pas kalau menang kau tiada Allah, mampu kata. Bukan lawan lagu tu. Maka tak begitu. Siapa-siapa faham begitu, siapa-siapa faham lawan, kita duk mengaji sifat 20 tu, ada lawannya tiada. Lawan maknanya ada tu belawai dengan tiada, menang ada. Belawai dengan tiada pula menang. Berat lagu tu. Tu hak jadi orang Wahabi duk mengaji tu, mengaji sifat 20 tu dah tu ni. Allah bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada. Tiada siapa? Tiada Allah. Hanya belawai pula. Jadi tak ada dah pula. Tak ada kata tu tak ada pula dah tu. Pening aku. Ni kenapa duk peheh kata belawai ni bergocoh mu apa belaga lembu tonyoh mu aku. Nak we meneh. Bukan belawai makna lagu tu ngek. Tu. Maka orang tu kalau peheh lagu tu salah besar tu, sesak dia. Tu jadi Wahabi ke tu. Dia faham tak betul tu. Patu makna apa belawai situ? Dan dikehendaki di sini dan maka dikehendaki makna lawan di sini di dalam perbahasan sifat 20 tu ialah kudrat itu yang melawani dia kudrat, yakni yang tak beripung dengan dia kudrat itu ialah lemah. Faham tak? Ada Allah tu tak beripung dengan dia tu tak ada. Faham tak? Tak beripung. Sedia Allah tu lawan dia baru Allah. Baru Allah tu tak beripung dengan sedia Allah. Gitu faham tak? Tu lawan tu makna tak beripung. Nak beripung mana dua perkara berlawanan? Dua perkara berlawanan. Ada dengan tak ada tu dua perkara berlawanan.
berlawanan. Tak boleh beripu sekali. Ada ke tak Tuhan ni? Kalau ada, tak ada dak gitu. Kalau tak ada kalau tak ada Tuhan ada dak dua tu. Mana sama nak isbat. Tu gitu. Makna lawan situ tu tak boleh beripu. Gitu. Faham tak? Tu maka dikehendaki di sini, maka dikehendaki makna lawan melawani di sini di dalam peribahasa sifat 20 ni ialah kudrat tu masalan. Maka ialah kudrat itu yang melawan dia kudrat. Yang tak berhimpun ini dengan makna tidak berhimpun begitu. Yang melawani dia kudrat tu dengan makna tidak berhimpun, tak berhimpun dengan dia kudrat itu ialah lemah. Tak ada berhimpun dengan lemah. Tuhan tu mesti kudrat, mesti ada sifat berkuasa. Tentu tidak dia lemah. Gitu maknanya lawan tu. Faham tak? Maka kudrat itu sabit sungguh. Dan ada sedia kala pada Tuhan. Sungguh lagi ada sedia kala di zat Tuhan. Kalau begitu lemah yang tak beripu dengan dia kudrat tu tak ada sedia kala pada Tuhan. Gitu. Tak ada lemah tu sedia kala, bukan lemah tu sedia kala. Faham tak? Tak ada lemah tu bagi istihalatul mustahil tu wajib. Istihalatul mustahil tu wajib. Lemah Tuhan tu mustahil. Mustahil tu ada tak? Tak. Suruh tak? Tidak. Sekarang tidak. Bohong. Bohong kalau kata Tuhan tu lemah. Gitu. Tak? Kalau orang pergi isbat kata Tuhan lemah tu bohong. Kerana mustahil tu bohong pada isbat, sungguh sengerti pada nafi. Gitu. Kenapa dah tu? Kalau begitu lemah yang tak beripu dengan dia dengan kudrat itu tak ada sedia kala pada Tuhan. Bukanlah sedia kala diri lemah. Bukan lemah tu sedia kala. Diri lemah tu kan sedia kala warna lemah tu tak ada. Bukan diri lemah tu sedia kala. Tak lemah tu sedia kala. Hanya sedia kala diri tak ada nyo lemah pada zat Tuhan. Itu hak sedia kala. Bukan diri lemah tu sedia kala. Diri tak ada lemah di zat Tuhan tu sedia kala. Faham tak? Tu. Ni kenapa? Kerana ni orang panggil cara untuk dia-nya beza antara mustahil dengan istihalatul mustahil. Pok kita mau duk ngaji kat mustahil Tuhan lemah. Memanglah lemah tu mustahil. Hak mau nak hukum tu gapo? Tentu tidak Tuhan lemah. Barulah orang panggil kita reti sungguh. Mustahil Tuhan lemah. Tuhan lemah tu yang mustahil. Dua kali mustahil. Mustahil. Baik tak? Tu. Ngaji Quran ya alik yulak panggil. Di phone ni kalau ngaji Quran qul huwallah ya alik yulak. Ya alik yulak ngodeng ya alik yulak ya. Hak kita lam yalik walam yulak tu kodeng. Tak beranak, tidak diperanak, tidak beranak tu sedia kala lagi Tuhan. Betul? Betul tak? Bukan Tuhan beranak, Tuhan tak beranak tu sedia kala. Fok ya yalik yulak tu kodeng. Berat. Kita lam yalik walam yulak tu kodeng. Faham tak? Beza tak yalik yulak dengan lam yalik walam yulak? Beza. Kalau kata hak tulah iaitu istihalah dengan mustahil hak tulah. Hak tulah apa? Dah cabut tengok hak tulah ke tak? Yalik yulak mustahil. Mustahil tu diperanak dan beranak. Mustahil tu. Lam yalik walam yulak, tidak diperanak, tidak beranak. Sama tak? Tak sama tu. Ialah yang dikatakan tak lemah atau bukan lemah. Dan lemah dengan tak lemah tu dua perkara yang suku sakak berbeza. Tidak semabur, tidak terkeliru, tidak semabur maknanya tidak terkeliru di sisi orang yang berakal. Lemah dengan tak lemah ni sama ke? Sebab tu kalau kata mustahil istihalah tu mustahil tu lah tu bengang kan. Lemah dengan tak lemah ni tu lah. Kalau lemah dengan tak lemah tu lah berat kat sini. Abang tak cakap lah. Tolong sikit abang. Saya tak lemah hari ni. Tak lemah tu urut saya. Tak lemah macam lemah juga. Bengong lagu tu. Lemah tak lemah tu lah. Lain lah. Suku sakak tidak disemabur, tidak dikeliru.
Di sisi orang yang berakal, di sisi orang ada kepala otak, tak ada kepala otak, keliru situ lah. Kerana apa tu? Tak disemabur, tak keliru. Ilak situ. Ilak kata tidak disemabur, tidak dikeliru. Kerana apabila dikatakan tak lemah Tuhan, atau bukan lemah Tuhan, atau tak ada lemah di Tuhan, maka betul tak perkataan itu? Maka betul, perkataan itu betul. Kalau kata Tuhan tak lemah, Tuhan tidak lemah, Tuhan tak ada lemah di Tuhan, tak ada lemah di Tuhan, tak lemah Tuhan, Tuhan tidak lemah. Betul tak perkataan itu? Betul tak perkataan itu? Betul? Bersalahan apabila dikatakan lemah Tuhan. Tuhan lemah. Betul tak? Perkataan Tuhan lemah betul tak? Maka salah. Salah perkataan Tuhan lemah. Tak lemah tu betul Tuhan. Betul tak? Tuhan tak lemah, tidak lemah. Tak ada lemah di Tuhan, betul tak? Betul. Tuhan lemah? Salah. Tu nak ayat kata istihalatul mustahil dengan mustahil tu beza. Lemah dengan tak lemah tu beza. Berat pun kalau kata sama kan? Tu. Nah, dia nak ayat lemah tapi kata tak lemah tu hak tulah. Tak tu. Jadi abang kata tolong abang nguruk sikit sakit belakang ni. Saya tak lemah lah hari ni ustaz. Tak lemah uruk lah. Saya tak lemah. Tak lemah kat uruk lah. Tak lemah ni macam lemah lah juga. Sama je antara lemah dengan tak lemah. Gitu ke? Kata bedeng telah ubat penado gapo dia gila hari ni kata ni. Tu lagu tu. Nah, maknanya lemah dengan tak lemah tu beza tak? Beza. Mana istihalatul mustahil dengan mustahil beza tak? Beza. Itu. Kiyahlah yang lagi-lagi malah kena kecek banyak. Kiyah dirilah. Wallahu a'lam. Dan setengah daripada beberapa perkataan yang keluar daripada mulut orang gocah buta tu, orang yang berkata, orang gocah buta tu dia katalah kena, mustahil Tuhan itu bila lagi Tuhan itu mustahil. Mustahil Tuhan itu bila? Bila lagi Tuhan mustahil? Mustahil Tuhan itu bila? Gini. Orang dulu mengaji sebab dulu gini. Allah wujud. Wujud artinya apa? Ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada apa? Tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Mustahil tiada. Mustahil tiada Allah ni bila lagi? Nampak tak? Nampak cara orang dulu mengaji tu ia tidak cermat. Mustahil tiada Allah tu bila lagi? Pada tiada Allah tu memang mustahil. Mustahil tiada Allah tu bila lagi tanya? Kodeng. Tu yang mustahil tu kodeng. Padahal ia tak faham. Bukan mustahil Allah tiada. Istihalah Allah tiada. Ulama kata mustahil tiada tu orang panggil tasammuh fil ibarah je. Padahal tiada Allah tu memang mustahil. Bukan nak kehendakkan mustahil long. Istihalatul mustahil. Tengok. Jadi kata mustahil tu bila lagi? Mustahil tak ada Allah tu bila lagi? Sedia. Itulah mustahil kodeng. Mustahil sedia. Tengok. Maka kita jawab. Pula. Pertanyaan engkau itu tak boleh dijawabkan dengan sedia atau baru. Kerana apa tak boleh dijawabkan dengan sedia atau baru? Karena seperti engkau tanya lemah Tuhan itu bila? Dah mau tanya mustahil Tuhan itu bila? Mustahil ni apa? Benda tentu tidak. Gapo benda hak tentu tidak lagi tak ada? Lemah Tuhan itu bila? Lemah Tuhan itu bila? Sedia kala lagi. Salah jawab gitu. Kalau jawab istihalah tentu tidak tak ada Tuhan ni bila lagi? Tentu tidak tak ada Tuhan tu bila lagi? Sedia kala, betul tak? Betul. Tentu tidak lemah Tuhan tu bila lagi? Tentu tidak lemah Tuhan tu bila lagi? Sedia kala, betul. Itu orang panggil apa tentu tidak lemah Tuhan? Istihalatul mustahil. Bukan mustahil tu bila lagi? Kalau tanya mustahil tu bila lagi? Mu tanya lagu tu berat lah. Makna mustahil tu kan benda tentu tidak lagi tak ada. Gapo antaranya? Lemah Tuhan tu benda tentu tidak lagi tak ada. Bila lagi Tuhan lemah? Boleh jawab tak gitu? Bila lagi Tuhan lemah? Berat. Kerana seperti engkau tanya lemah Tuhan tu bila? Tanya soal. Dengan sebab mustahil. Dengan sebab mustahil dengan lemah tu umum dan khusus. Faham tak? Dengan sebab mustahil dengan lemah tu umum dan khusus. Yakni lagu mana? Tafsir bagi umum khusus. Mustahil itu umum dan lemah itu khusus. Lemah itu satu daripada mustahil.
Nah. Mustahil itu umum, faham tak? Mustahil itu umum. Di bawah afraq bagi mustahil itu banyak tak? Banyaklah, lemah, buta, Tuhan, pekak, Tuhan, bisu, Tuhan. Gitu. Tu. Tiap-tiap lemah tu belum tentu mustahil. Tak? Tiap-tiap lemah belum tentu mustahil, betul tak? Betul tak? Tiap-tiap lemah belum tentu mustahil. Lemah di kita mustahil ke? Nah. Tiap-tiap lemah belum tentu mustahil. Nah. Habis. Maka tak boleh lah. Nah. Tiap-tiap mustahil bukan hanya lemah. Dan tiap-tiap lemah ada kalanya mustahil, ada kalanya harus. Dhabit gitu. Tiap-tiap mustahil bukannya hanya lemah. Tiap-tiap mustahil bukan hanya lemah. Dan tiap-tiap lemah ada kalanya mustahil, ada kalanya harus. Gitu. Habis itu. Ya, kau cerah. Kau cerah dah, insya-Allah. Dan setengah daripada sikit lagi dah. Dan setengah daripada beberapa perkataan yang keluar daripada mulut orang yang bergocah buta. Ada yang berkata, mustahil itu ialah mala yakbalus subuta. Artinya mala yakbalus subuta tu ialah barang yang tak terima subut. Yang ni barang yang tak terima akan sungguh. Kalau gitu, tak terima subut tu bukan baru-baru saja. Hanya sedia kala lagi. Nampak tak? Ia tak faham tu istihalah dengan mustahil. Tak terima subut tu orang panggil istihalatul mustahil. Faham tak? Tak terima subut, tak terima sungguh. Baik. Maka kita jawab, tok dia jawab, hendaklah engkau berhenti dahulu daripada gocah buta itu. Hei, berhenti dulu duk gocah buta, buat letih saja. Dan engkau berfikir dahulu sebelum nak gocah orang tu, fikir tik tu. Fikir tengok. Adakah benda yang tak terima subuk dengan tak terima subuk tu bersatu makna keduanya? Hei, benda tak terima subuk, tak terima sungguh dengan tak terima sungguh tu sama ke keduanya? Sama ke? Beda. Benda tak terima sungguh dengan tak terima sungguh tu sama ke? Benda tak terima sungguh dengan tak terima sungguh tu sama ke? Sama ke? Mana sama kok mana? Hak tu kena ke benda? Sebut dah benda yang tak terima subuk. Tu sebut dah. Wak garis sikit. Benda yang tak terima subuk dengan tak terima subuk itu bersatu makna keduanya. Dia tanya ni, tok dia tanya ni, adakah benda yang tak terima subuk dengan tak terima subuk itu bersatu makna keduanya? Molek sikit tu. Nah, la yakbalus subut dengan ma la yakbalus subut tu hak tullah ke? Yakni hak tullah atau lain-lain. Lain-lain lah. Dan adakah anak bagi yang mandu dengan tak ada anak baginya yang mandu itu bersatu makna keduanya? Sama ke? Anak bagi orang yang mandu dengan tak ada anak bagi orang yang mandu tu hak tullah ke? Lain-lain. Tu. Atau lain-lain. Bersatu makna keduanya atau dan hak tullah keduanya atau lain-lain. Lain-lain. Anak bagi orang mandu kena ke diri benda tu. Tak ada anak bagi orang mandu tu napi diri hukum tu. Faham tak? Nampak? Tu. Kalau engkau berbeza dua ini. Kalau mu boleh buat beza dua ni, maka hamba pun boleh tolong royak. Tolong royak. Ada ni. Kalau mu boleh reti beza antara benda tak terima sungguh dengan tak terima sungguh. Diri anak bagi orang mandu dengan tak ada anak bagi orang mandu tu mu boleh beza. Bukan benda tulah, benda lain, baru hamba boleh tolong royak. Dan tolong nyata, tolong mensyarah, menerangkan silap engkau itu. Baru boleh nak kata. Kalau dua tu tak boleh beza, tak payah.
Duk sumbak, duk semabur dua tu. Nak tu ni. Apa tadi ya? Nak. Lemah tu benda tentu tidak. Nah. Benda tentu tidak. Benda tak terima sungguh. Nah. Dengan tak lemah. Tak lemah tu orang panggil tak terima sungguh. Sama ke dua tu? Tak sama. Nah, tak sama. Tengok. Dan tolong menyatakan silap engkau itu, iaitu silap engkaunya tak terima subuk dan tak terima sungguh dan tak terima ada dan tak terima berlaku perkara yang mustahil itu sedia kala lagi. Faham tak? Tak terima subuk, tak terima sungguh, tak terima ada, tak terima berlaku perkara yang mustahil itu sedia kala lagi. Faham tak? Itu orang panggil tu tak terima sungguh. Itu. Dan perkara yang tak terima yang demikian itu. Mana perkara yang tak terima subuk, tak terima sungguh, tak terima ada, tak terima berlaku itu. Dah. Atau barang yang tak terima demikian itu. Mana tak terima subuk, tak terima sungguh, tak terima ada, tak terima berlaku. Atau benda yang tak terima yang demikian itu. Mana tak terima subuk, tak terima sungguh, tak terima ada, tak terima berlaku. Topik itu. Itu bukannya sedia. Faham tak? Jadi benda tak terima sungguh tu tak ada diri dia. Faham tak? Adapun tak terima sungguh. Tak terima sungguh lemah Allah Ta'ala. Tu sedia kala tak? Sedia kala. Diri lemah tu tidak sungguh, tidak ada, tidak ngoti, tidak berlaku. Faham tak? Tu. Seperti juga tak ada anak bagi yang mandul itu. Lama dah. Faham tak? Seperti juga tak ada anak bagi orang mandul. Tu bila? Bila tak ada anak orang mandul? Lama dah. Sedia kala lagi tu kata tak ada anak orang mandul. Dan anak bagi orang mandul itu bukannya lama. Jangan kata anak orang mandul pula sedia. Tak ada anak bagi orang mandul tu bila? Tak ada anak bagi orang mandul tu bila, Bedeng? Sedia kala lagi tu kata tu tak ada anak bagi orang mandul. Faham tak? Jangan pula abang dia kata anak bagi orang mandul sedia kala lagi tu. Kodeng gitu. Tak kena tu. Tu. Seperti juga tak ada anak bagi yang mandul itu lama dah. Lama dah. Dan anak bagi orang mandul tu bukannya lama. Tak boleh nak sifat dengan lama kau baru. Tu. Kalau anak bagi orang mandul tu lama, maka anak dia tu ada. Dah bukan dia tu mandul. Faham tak? Tak boleh nak sifat dengan lama. Kalau begitu takrif mustahil yang engkau berpegang itu molek. Takrif tu molek dan betul. Dan tak terima subuknya itu bukan baru-baru. Hanya sedia kala. Betul lah. Maka betul juga. Tetapi tak terima subuk tu bukannya mustahil. Tu orang panggil istihalatul mustahil. Hanya mustahil itu ialah barang. Barang yang tak terimanya subuk. Faham tak? Tu mustahil. Kena kau barang tu mustahil. Hendaklah berhenti dahulu daripada gacah buta seperti itu. Jadi beza antara istihalatul mustahil dengan mustahil. Tak ada dengan tak ada. Yalah betul sungguh. Ustaz Faris sebut tu ni. Beza tak? Tu beza lah. Tak ada tu kena ke barang benda mustahil tu tak? Tak ada tu sedia kala lagi tak? Tu fair tak? Tak ada tu betul tak? Tak lemah tu tak pekak tu sedia kala tak? Sedia kala. Hak tu hak kodengnya. Ada pun lemah tak ada, buta pekak. Itu di mustahil tu. Tu hendaklah berhenti dahulu daripada gacah buta seperti itu. Dan silalah engkau belajar beza yang rendah-rendah dahulu, seperti yang
seperti benda yang tak ada itu, adakah hak tula dengan tak adanya benda? Benda yang tak ada seperti tak adanya benda, hak tula tak? Benda tak ada dengan tak ada benda, hak tula ke? Lain-lain. Benda tak ada dengan tak ada benda, hak tula? Lain-lain. Tu. Benda yang tak ada itu adakah hak tula dengan tak adanya benda? Lain-lain. Benda yang tak ada tu mustahil. Tak adanya benda, istihalatul mustahil. Nampak tak? Tu benda yang tak ada tu mustahil. Benda yang tak ada tu apa panggil mustahil mana? Benda tentu tidak lagi, tak ada lagi, bohong. Benda yang tak ada. Hak tula kalau dengan tak ada benda, tu apa panggil istihalatul mustahil. Tak ada tu istihalah, nyonya tu kembali pada benda yang tak ada tadi tu apa diukur dengan istihalah tu panggil istihalatul mustahil. Hak tula ke? Atau hak lain-lain? Kalau engkau berasa tak berbeza lagi di antara dua perkara itu, mana? Benda yang tak ada dengan tak adanya benda, mu tak boleh nak beza lagi. Tak ada beza dengan hak tula, istihalatul mustahil dengan mustahil tula. Dan juga pada umpama keduanya, maka molek juga engkau berhampir di tepi umpama pondok-pondok yang buruk pula, supaya mencari sekung ni mana rasi, cari sekung rasi. Dan jikalau tak dapat dengan dia, dengan pergi pondok-pondok buruk tu, menjadi tangga bagi kelebihan dunia sekalipun. Walaupun mu hidup ngaji di pondok-pondok buruk tu tak dapat jadi hebat lah, kerana tak ada sijil pun, mu kena pergi juga. Sebab apa? Berat dah mu ni. Antara istihalah dengan istihalatul mustahil tak beza. Duk tak tula. Tak ada benda dengan benda tak ada hudullah. Berat mu tu. Benda tak ada lain, tak ada benda lain. Tak? Tu tak ada benda hak tak ada. Tu lain dengan benda hak tak ada. Tu lain. Ni. Benda hak tak ada tu mustahil. Tak ada benda yang tak ada tu istihalatul mustahil. Kalau tak erti beza ni, dia kata pergi pondok-pondok buruk apa dah yang ngaji. Cari sekung rasi lu dia kata. Dan jikalau royah tu, dan jikalau tak dapat dengan dia, dengan umpama pondok-pondok buruk tu menjadi tangga bagi kelebihan dunia sekalipun, kena pergi juga ngaji. Mujur-mujurlah dapat bagi engkau menjadi tangga bagi yang sebenar, walaupun tak dapat BA, MA, PhD. Ngaji pondok buruk tak apalah. Mudah-mudahannya ngaji pondok buruk ni boleh jadi tangga untuk tahu perkara yang hak, perkara yang sebenar dan yang betul dengan Allah Ta'ala, sehingga terus kepada syurga akhirat. Wallahu a'lam. Habis itu. Malah esok ngelah dah ni. Nasihat kepada mereka yang berpegang dengan mustahil, dengan qadir mustahil atau azalinya. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.